Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera, cikgu. Okay, kita pergi kepada kuliah pertama, topik 1 iaitu falsafah dan pendidikan. Okay, dalam unit 1. Okay, saya dah emailkan slide, jadi cikgu sambil cikgu tengok video saya, sambil cikgu buka slide ni lah. Okay, ada 7 perkara yang kita akan lihat dalam unit 1. Okay, kita tengok konsep falsafah, pengertian dan tujuan, konsep pendidikan, pengertian dan tujuan, konsep falsafah pendidikan, 1.6 hubungan antara falsafah dan pendidikan, asas falsafah dalam amalan pendidikan, metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Okey, slide yang ketiga itu apakah pada akhir pembelajaran ini cikgu akan dapat faham konsep, tujuan falsafah dan tujuan pendidikan serta konsep pendidikan dan menerangkan falsafah pendidikan, asas falsafah dalam amalan pendidikan. Okey, kita pergi kepada slide yang kelima. Slide yang keempat, pengenalan, yang mana guru dan ahli pendidikan kena faham konsep dan juga tujuan falsafah. Okey, yang disediakan oleh kementerian. Okey, yang mana falsafah ni merupakan satu sistem nilai yang akan dapat memberikan sesuatu pandangan hidup dengan sistem nilai yang boleh membolehkan manusia berfikir tentang baik dan juga buruknya sesuatu. So, dia boleh membuat penilaian terhadap perkara yang berlaku lah. Okay. Contoh, bagus tak PKP ni? Ataupun tak bagus. Ataupun PKP ni menghalang manusia untuk bekerja. Contoh. Okay. Baik ke tak baik? Itulah. Okay, slide saya yang kelima, konsep falsafah. Okay, yang mana falsafah ni merupakan daripada perkataan Yunani, filosofia, yang terdiri daripada philos yang bermaksud cinta dan sophia ada berarti kebijaksanaan. Okay, yang mana belajar ni dia adalah cintakan sesuatu yang untuk jadi bijak lah. Macam itulah, cantuman kedua maksud tersebut adalah cintakan kebijaksanaan dan penghargaan kepada kebenaran. Okey. Itu maksud falsafah. Pengertian dan tujuan falsafah. Kenapa wujudnya falsafah? Jadi kita lihat daripada tokoh-tokoh yang mewujudkan falsafah ni. Kita lihat kepada slide nombor 7. Heraklistos yang tokoh yang pertama menyatakan falsafah adalah cinta kepada kebijaksanaan. Okay, dia mungkin tokoh yang pertama yang jumpa ni lah, yang mewujudkan perkataan falsafah ni. Okay, dan tokoh lain Sokrates, falsafah bermula dengan pencarian. Okay, mencari ilmu itu adalah falsafah. Aristotle, falsafah yang ketiga iaitu falsafah adalah usaha menyelidik sebab serta asas kepada segala benda. Okay. Jadi Aristotle bercakap nak falsafah adalah usaha menyelidik, buat kajian. Apa? Selain daripada buat kajian, mencari. Itu ataupun membaca. Itu pun salah satu proses menyelidik lah. Plato, itu falsafah adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi apa saja ilmu yang ada itu adalah falsafah menurut Plato. Okay, ada juga beberapa tokoh-tokoh yang sebelum ni, iaitu Russell 1946 yang menyatakan bahawa falsafah adalah satu fahaman atau pengertian antara teologi, ilmu tentang agama ataupun ilmu tentang ketuhanan.
dan sains, kerana seperti falsafah mengandungi spekulasi yang belum dapat dibuktikan seperti sains menggunakan taklukan dan juga logik. Okey. Jadi pada peringkat ini dia menyatakan ilmu falsafah ni adalah ilmu tentang agama, benda tentang Tuhan yang tak nampak. Jadi itu adalah yang dinyatakan dalam oleh Russell. Okey, A.D. Miller pula menyatakan 1984 menyatakan usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. Ini tokoh Miller ni lah. Kemudian kita ada tokoh daripada Malaysia iaitu Sharifah Alwiyah, iaitu menyatakan falsafah ini adalah satu bentuk pemikiran tentang fakta, menganalisis makna, menginterpretasi. Jadi apa saja yang dia buat tu ada sebab. Bukan saya saja buat. Macam kita belajar ni. Nota yang saya bagi, video yang saya bagi ni ada sebab. Sebab dia bukan mungkin. Sebab dia adalah untuk pastikan orang yang baca, orang yang dengar dia faham. Ada jenis orang yang dia baca je dah faham. Okay? Ada yang baca je tak faham tapi dia kena tengok video, kena dengar baru dia faham. Itu cara orang belajar. Jadi sesuatu perkara yang dilakukan tu ada sebab. Kenapa cikgu kena berdiri kat depan mengajar? Adalah sebab dia. Okay? Jadi kefahaman tentang falsafah. Yang mana tujuan falsafah ni kita boleh jadikan, cikgu boleh huraikan kepada kepentingan dalam tugasan individu nanti. Bertujuan untuk bantu manusia berfikir secara kritikal dan logik dan menjelaskan apa yang tidak jelas dalam pengalaman ataupun penyelidikan dia. Jadi falsafah ni membantu manusia dalam berfikir secara logik ataupun kritik. Dan juga membantu manusia untuk jujur dan teliti tentang makna hidup bagi seseorang. Jadi secara kesimpulannya tujuan falsafah ni adalah satu pencarian serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju kepada perkara penting dalam kehidupan. Itu adalah secara kefahaman ringkas tentang falsafah. Dia nak kita berfikir apa yang logik, apa yang betul, apa yang salah. Dan sekiranya ada masalah, apa jalan penyelesaian dia. Okey. Dan konsep pendidikan pula adalah aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan tentang ilmu. Bila cikgu berada dalam kelas, tugas dia adalah untuk membantu dalam pembentukan dan juga perkembangan ilmu kepada kanak-kanak. Dari segi semua aspek. Jasmani, emosi, intelek. Kita pergi kepada slide yang ke-11. Pendidikan bukan hanya di sekolah tetapi pelbagai sumber yang boleh diperolehi, antaranya masyarakat, kawan-kawan, persekitaran, pengalaman sendiri. Pendidikan juga berlaku sejak lahir. Yang mana peranan utama adalah ibu bapa. Peranan utama adalah ibu bapa kepada kanak-kanak itu sendiri. Pendidikan adalah satu proses yang memberi perkembangan kepada jeris. Kalau cikgu ingat, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jeris tu lah. Kita nak bangunkan dia dari segi kemahiran, kebolehan dan juga pengetahuan. Dalam masa yang sama kita memberi pengalaman kepada kanak-kanak, kepada jeris itu. Slide kita yang ke-13. Tujuan pendidikan. Ada 10. Kenapa cikgu
mengajar ni berdasarkan 10 perkara ni. Okey. Kehidupan sepenuhnya, masa lapang, kesihatan, membina akhlak yang tinggi, pembinaan akal yang tajam dan kemudahan mencari pekerjaan. Untuk membina semangat kebangsaan, meyakinkan diri sendiri, kemahiran sosial dan bertanggungjawab serta membina perasaan jiwa seni atau indah. Rasa indah. Kita pergi kepada satu tujuan pendidikan. Yang pertama adalah penghidupan sepenuhnya. Yang mana adalah pendidikan ini akan menyediakan secara akademik atau formal tentang pendidikan untuk jasmani, rohani, intelektual dan setiap perkara dalam kehidupan dia. Jadi itu adalah pendidikan untuk penghidupan sepenuhnya. Jadi tugas cikgu bagi segala ilmu yang ada tentang kehidupan dia. Dari segi akademik, fizikal, emosi, rohani, intelek, sosial, kita kena latih semua. Itu adalah tugas cikgu. Okay, memberi pendidikan sepenuhnya untuk kehidupan dia lah. Yang kedua adalah memenuhkan masa lapang. Jadi kita latih dia untuk menggemari atau membuat sesuatu hobi. Selain daripada scroll Facebook, Instagram. Jadi itu bukan hobi yang baik. Kita latih dia untuk jadikan ilmu ni sebagai satu bidang memenuhi masa lapang dengan hobi. Membaca buku. Okay. Membuat aktiviti bermasyarakat. Okay. Poin yang ketiga iaitu pendidikan untuk kesihatan. Iaitu ilmu yang kita dapat ni adalah untuk menyediakan supaya dia ada ilmu untuk lebih sihat. Contoh pendidikan jasmani. So dia tahu bagaimana nak buat regangan otot, nak buat panaskan badan supaya tak sakit. Kalau makan banyak, so kena ada senaman supaya makanan yang dimakan tu digunakan sepenuhnya dalam bentuk tenaga bagi aktiviti fizikal. Kata kita makan-makan tidur. Jadi tenaga tu tersimpan dalam badan dan akan menyebabkan tubuh badan semakin membesar. So tak sesuai. Pendidikan untuk membina akhlak yang tinggi. Jadi kita dah dalam pendidikan ni juga KPM memberi pendidikan yang sesuai untuk melatih anak murid kita menjadi orang yang baik. Okay, dari segi pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Yang mana pendidikan Islam ni ditawarkan kepada orang ataupun rakyat yang beragama Islam dan pendidikan moral kepada yang bukan Islam. Supaya semua boleh menjadi rakyat yang baik. Okay, dalam poin yang kelima iaitu pendidikan untuk pembinaan akal yang tajam. Okay, supaya menjadi orang yang bijak berfikir dalam pemikiran yang tajam dan bijak untuk membuat keputusan, sentiasa berwaspada dalam tindakan berdasarkan pemikiran, bukannya emosi. Itu dalam slide saya yang ke-18 lah. Poin yang nombor 5. Okey, yang ke-6 adalah pendidikan untuk slide yang ke-19, pendidikan untuk menyediakan kemudahan mencari pekerjaan. Jadi bila ada ilmu ni mudah untuk dia mencari kerja. Sebab tu orang belajar sampai diploma, degree, ijazah, master, PhD supaya dia ada ilmu dan dia boleh senang cari kerja. Ilmu yang dia ada tu dia gunakan kepada bidang-bidang dia. Okay. Kalau dia tak ada ilmu dalam akademik, dia boleh ada kemahiran. Okay. Kemahiran, contoh kemahiran membaiki kereta. Jadi dia dah boleh menyumbangkan, mudah dia untuk cari kerja dalam bidang membaiki kereta. Okay. Di bengkel,
dikilang. Jadi dia boleh perbaiki, dia ada ilmu dalam ilmu kemahiran dalam membaiki kereta, jadi dia mudah untuk cari kerja dalam bidang tersebut. Okay. Seterusnya adalah slide yang ke-20, poin yang ke-7 iaitu pendidikan untuk membina semangat kebangsaan. Jadi kita latih untuk anak murid kita supaya cintakan negara yang dia tinggal. Okay. Dan mempertahankan nama baik sekolah, nama baik keluarga, nama baik negara. Dijadikan sebagai satu tanggungjawab kepada semua rakyat di Malaysia. Kita nyanyi lagu negaraku, kita ada ikrar negara, ikrar negara tu kan, kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, tu ikrar lah. Okay. Poin yang ke-8 iaitu untuk keyakinan diri sendiri. Jadi dalam pendidikan ni kita melatih dia untuk lebih yakin dan berani serta menyahut cabaran. Okay. Bila dia ada keyakinan diri yang tinggi, semudah dia untuk berdikari pada masa akan datang bila dah besar nanti. Okay. Jadi itu adalah tujuan pendidikan. Yang ke-9 adalah untuk kemahiran sosial dan bertanggungjawab. Okay, yang mana kita galakkan bersosial dengan masyarakat, dengan rakan-rakan, berbuat baik dengan orang lain. Okay, menjaga tata susila kemasyarakatan supaya hormat kepada jiran, tetangga, orang berhampiran. Okay, faham budaya-budaya masyarakat yang setempat. Okay. Supaya dia tak kacau lah orang kan, orang raya main macun so dia pergi kacau, marah-marah. Okay, sedangkan dia tahu sambutan ataupun budaya tersebut. Okay. So kena sabar. Dan poin yang terakhir, slide yang ke-23 iaitu membina perasaan jiwa seni dan rasa indah. Okay, supaya kita dapat cipta hasil-hasil seni yang baik. Dalam masa sama kita nak pupuk bakat yang terpendam kepada kanak-kanak ataupun pelajar kita. Okay, ada setengah dia tak pandai membaca tapi dia boleh melukis dengan cantik. Okay, mewarna dengan baik. Itu dah melahirkan bakat-bakat yang terpendam dalam diri kanak-kanak tu sendirilah. Okay, yang mana cikgu kena latih dan cari bakat-bakat ini. Okay, sebagai seorang guru perlu tahu tujuan pendidikan sekolah dan apakah yang akan dicapai sekolah oleh dan guru dalam pendidikan anak murid mereka. Okay, sebagai orang yang berkelaikan atau pengetahuan, kena tahu tujuan kenapa kita mendidik kanak-kanak ni. Jadi, kena ambil kira semua tujuan ni, kena faham kenapa kita mengajar. Okay, baru kita dapat mengajar dengan baik. Kat sini, okay, seterusnya kita akan lihat konsep falsafah pendidikan. Yang mana falsafah pendidikan mementingkan peraturan, penyampaian, pentaksiran dan pemadanan praktikal ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang bersangkut dengan pendidikan. Jadi ini adalah proses, kalau cikgu tengok dalam slide yang ke-25, poin yang pertama ni adalah proses pendidikan yang diterangkan dalam falsafah pendidikan. Cikgu kena tahu peraturan, kanak-kanak pun kena tahu peraturan. Penyampaian, jadi siapa yang menyampaikan? Cikgu. Kalau penyampaian adalah segi cikgu dan juga kanak-kanak pun boleh menyampai. Kita jadikan dia student centered, iaitu kanak-kanak yang menyampaikan ilmu pun boleh, tak ada masalah. Tapi dengan bimbingan guru. Pentaksiran ini dijalankan oleh guru kepada kanak-kanak, melihat bagaimana apakah tahap yang dia dah capai daripada penyampaian cikgu tadi. Okay, pemadanan ilmu, praktikal ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan. Jadi bagaimana kita, ilmu yang kita ada ni dan kita berikan pengalaman kepada kanak-kanak. Okay, selaraskan dia. Okay, seterusnya menerima pembentukan diri dari pendidikan, dan pendidikan pula berhendak falsafah yang memandunya. Okay, jadi cikgu jadikan ni falsafah ni sebagai pembentukan ilmu pendidikan dan bawa dia ke hadapan lah.
Okey, falsafah pendidikan adalah satu proses yang mempunyai dua hujungan, iaitu biopolar proses, iaitu dididik, itu educand dan pendidik, educator, yang mana kena ada dua pihak, satu pendidik dan satu anak murid. Itu baru ada proses pendidikan tu. Kalau ada cikgu saja tak ada anak murid, maksudnya pendidikan tak berlaku. Cikgu mengajar cakap seorang-seorang kan, tak ada orang nak dengar. Kalau ada anak murid saja tak ada cikgu, so tak berlaku pendidikan. Jadi perbincangan antara murid, jadi bersoal jawab, dia jadi membawang, so tak, bukan pendidikan. Jadi pendidikan kena ada dua perkara ini, iaitu pendidik dan juga anak murid, anak didik. Baru wujudnya pendidikan. Konsep falsafah pendidikan adalah asasnya mendidik secara kebenaran. So, menyampai benda-benda perkara-perkara yang baik dan betul. Falsafah adalah menentukan bidang pembelajaran. Okey, di situlah wujudnya kita nak ajar pelbagai subjek kepada kanak-kanak. Okay, specialnya pendidikan awal kanak-kanak ni adalah kita ajar semua subjek. Sains, matematik, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, seni, semua cikgu yang sama mengajar. Okay. Berbanding dengan sekolah menengah, sekolah rendah, sebab sekolah menengah, sekolah rendah dia fokus, okay, seorang cikgu satu subjek dalam kelas tu. Jadi dia berbeza dengan prasekolah, semua cikgu cover. Supaya kita dapat lihat bagaimana perkembangan dia. Itulah bezanya cikgu prasekolah, istimewanya cikgu awal kanak-kanak dengan cikgu sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendidikan merupakan pelaksanaan satu teori, okay, yang dihasilkan oleh falsafah oleh tokoh. Jadi kita gunakan teori ini sebagai satu guideline kepada pengajaran kita. Pendidikan dan falsafah mempunyai perkaitan antara saling membantu. Okey, ni ada tutorial yang cikgu boleh buat. So, upload dia dekat komen di Google Classroom. Okey. Itu saja, sekian. Terima kasih. Habis saja slide kita untuk unit 1.